Bab harta yang dikenakan zakat ataupun qadar harta, qadar nisab bagi harta yang dikenakan zakat. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Yahya al-Mazini daripada ayahnya, katanya, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat tidak dikenakan pada unta yang kurang daripada 5 ekor, dan zakat tidak dikenakan pada perak yang kurang daripada 5 uqiyah, 5 awaq, 5 uqiyah. Zakat juga tidak dikenakan pada bijrin yang kurang daripada 5 wasak. 5 ausuk itu 5 wasak. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri, beliau menghubungkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, laisa fima duna khamsati awsaq zakatun. Zakat tidak dikenakan pada bijrin yang kurang daripada 5 wasak. 1 wasak ialah 60 makhtum. 60 makhtum, yakni 60 gantang. Abu Dawud berkata, Abu al-Bakhtari tidak pernah mendengar hadis daripada Abi Sa'id. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim, katanya, 1 wasak ialah 60 gantang yang dimeterai dengan meterai hajjaji, iaitu yang dilancarkan oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Habib al-Maliki, katanya, ada seseorang berkata kepada Imran bin Husain, wahai Aba Nujaid, kamu menceritakan banyak hadis yang mana kami tidak dapati ada asalnya di dalam Al-Quran. Mendengar kata-kata orang itu, naik marahlah Imran, dan beliau berkata kepada orang itu, adakah kamu temui, dapati pada setiap 40 dirham dikenakan 1 dirham, dan pada setiap sekian-sekian ekor kambing dikenakan 1 ekor, dan pada sekian-sekian ekor unta dikenakan sekian-sekian. Adakah kamu dapati, kamu temui keterangan ini di dalam Al-Quran? Orang itu menjawab, tidak. Qala, Imran bin Husain berkata, kalau begitu kamu ambil daripada siapa? Kenyataan tadi, keterangan tadi, kamu mengambilnya daripada kami, dan kami mengambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perawi menyebutkan beberapa perkara lebih kurang yang tersebut ini. Ini bab al-urud, barang-barang ataupun mata benda. Jika barang-barang ataupun mata benda jika dimiliki untuk perniagaan. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, katanya, amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada barang ataupun mata benda yang kami sediakan untuk jualan. Ini bab kanz, apakah hakikatnya, dan bab zakat perhiasan. Dengan sanadnya Imam
Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa ada seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-samanya ada seorang anak perempuannya. Di tangan anak perempuannya ada dua lingkar emas yang tebal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu memberikan zakat ni gelang ni? Qalat, katanya, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah kamu kalau Allah pakaikan, jadikan dua gelang ni sebagai gelang daripada neraka, daripada api pada hari kiamat nanti? Sukakah? Qala, perawi berkata, fa khala'athuma, maka perempuan tadi pun mencabut kedua-dua gelang tadi. Fa alqathuma ila Rasulillah, dan dicampakkannya ataupun diberikannya kedua-dua gelang tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, sambil dia berkata, huma lillahi wa li rasulih, dua lingkar gelang saya ni untuk Allah dan Rasulnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Salamah, katanya, saya selalu memakai awdahan min zahab, saya selalu memakai perhiasan daripada emas. Karenanya saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah ia termasuk dalam kanz, dalam simpanan yang diharamkan, ataupun dalam harta milik kita yang diharamkan? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin. Sesuatu yang sampai kepada peringkat perlu ditunaikan zakatnya, lalu ditunaikan zakatnya, maka ia bukan lagi kanz, maka ia bukan kanz, bukan yang terlarang. Sesuatu harta yang sampai ke peringkat dikenakan zakat, jika diberikan zakatnya, maka bukanlah ia kanz, bukan lagi ia kanz. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, katanya, kami masuk menemui Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya, dilihatnya pada tangan saya ada beberapa lingkar perak, beberapa lingkaran perak. Faqala, ma hadha ya Aisyah, terus beliau berkata, apa ini Aisyah? Faqultu, saya katakan, saya buat semua ini untuk saya berhias keranamu, untuk saya berjanguk kepadamu lah, untukmu lah, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu tunaikan zakatnya? Qultu, saya jawab, tidak. Aw masya Allah, atau lain-lain perkataan yang lebih kurang begitu maksudnya, tidaklah serupa dengan makna nafi lah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa hasbuki minan nar, cukuplah ini cukuplah ini menjadi sebab kepada engkau mendapat neraka, mendapat api neraka. Dengan sanad satu lagi serupa dengan hadis cincin tadi juga, serupa tu juga, cuma ada tambahan. Orang kata kepada Sufyan, bagaimana engkau akan tunaikan zakatnya? Bagaimana engkau akan tunaikan zakatnya? Yang ni bagai kecil lagu tu tak cukup nisabnya kalau nak kira. Qala tadummuhu ila ghairihi. Sufyan menjawab, kamu campurkannya dengan yang lain-lain. Campurkannya dengan yang lain-lain, kira bersama
dengan hak lain-lain. Itulah beberapa hadis dalam 2-3 bab yang kita baca saat ni. Kita tengok semula. Bab mula-mula yang kita baca malam ni ialah bunyinya babu ma tajibu fihi zakah. Maksudnya ialah qadar nisab, yang nisab harta yang dikenakan zakat. Nisab harta yang dikenakan zakat, yang wajib seseorang itu mengeluarkan zakatnya. Dalam kitab kita ni, nuskhah kita ni bunyi begitulah, ma tajibu fihi zakah, tajuknya. Tapi dalam nuskhah yang lain, babu haddi ma tajibu fihi zakat, ada juga. Mungkin ada di antara kita yang pakai lagu tu betul juga, yang berdasarkan nuskhah yang lain. Yang ni harta yang dikenakan zakat, lebih kurang lah. Hadis hak mula-mula kita tengoknya iaitu hadis Abdullah bin Maslamah yang dikenali dengan Al-Qa'nabi. Kadang-kadang dia sebut qala haddatsana Al-Qa'nabi. Qa'nabi itu dia ni lah, Abdullah bin Maslamah, anak murid Imam Malik yang terkenal, dan dia ada nuskhah Muwatta yang tersendiri. Nuskhah Muwatta Imam Malik yang tersendiri, iaitu nuskhah Al-Qa'nabi namanya. Yang beza ni kalau kita perhati, tengok dari segi sanad ni lah, daripada hak lain-lain. Ada juga kalau dalam Muslim, Yahya bin Yahya, biasanya dia kata qara'tu ala Malikin. Sini ala Malik bin Anas. Yang kata lagu ni bukan Yahya bin Yahya, tapi Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dan Yahya bin Yahya, kedua-dua orang ni adalah anak murid Imam Malik. Apa bezanya dengan dikatakan haddatsana seperti biasa? Ada beza. Bila dia kata qara'tu ala Malikin, kita dapat satu pengetahuan yang lebih, iaitu dia ni baca sendiri hadis ni depan Imam Malik. Imam Malik dengar ni hadis ni. Bila dia ambil hadis ni proses penerimaan hadis tu dia baca depan Imam Malik. Imam Malik dengar, dia sendiri baca, bukan orang lain baca. Kalau haddatsana, kata haddatsana, sekala kita jumpa haddatsana lah Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Malik bin Anas misalnya, biasanya kita jumpa gitu. Kalau lagu tu tidak semestinya perawi tu hak bawah ni dia baca depan tu, orang lain baca. Haddatsana, orang lain baca. Ada, itu bezalah pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau kata haddatsana tu guru baca depan anak murid tu ramai. Kalau kata akhbarana, anak murid baca, salah seorang lah daripada peserta tu baca, tu guru dengar. Dan perawi ni dia ada dalam majlis tu. Dia tidak baca, orang lain baca. Ni dia baca sendiri depan Imam Malik. Itu dia kata qara'tu ala Malikin. Itu beza dia. Kalau dia kata haddatsana, boleh jadi maksudnya itu guru dia baca, Imam Malik baca ke, ataupun orang lain baca ke, mengikut perbezaan istilah ulama. Ada yang kata orang lain baca, tidak mesti tu guru baca, anak murid baca pun orang lain. Itu maksud haddatsana ataupun akhbarana. Ni dak, dia sendiri baca depan Imam Malik. Itu faedah dia. Apa faedah dia kata qara'tu ala Malikin? Faedah dia besar. Sebab dia anak murid Imam Malik yang besar juga, sama seperti Yahya bin Yahya. Dan dia ada nuskhah dia yang tersendiri, berbeza daripada nuskhah Imam Malik umumnya dicetak. Ada beza. Dan nak tahu perbezaan nuskhah-nuskhah ni, boleh tengok umpamanya dalam muqaddimah syarah Muwatta Imam Malik tu, muqaddimah Aujazul Masalik. Situ panjang
dia kurang. Perbezaan nuskah-nuskah ni. Aku kurang berapa hadis dalam hak ni dalam hak ni ada hadis mana, tak ada hadis mana, dia rayak. Dalam muqaddimah Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Di situ. Dia sebutlah salah satunya ialah nuskah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dan banyak lagi. Tak serupa. Kalau kata Muwatta' ni dia tidak ada beza lah. Tapi hak masyhurnya ialah yang tersebar itulah, iaitu riwayat berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Tak apalah. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang itu memiliki unta tak sampai 5 ekor, kurang daripada 5 ekor, tak kena zakat. Unta, binatang ternakan. Begitu juga hak kurang daripada 5 awak ataupun uqiyah, perak. Seseorang itu memiliki perak tetapi kurang daripada 5 uqiyah, tidak dikenakan zakat juga. Itu perak tu biasanya zaman dulu harta lah dalam bentuk pitih, pitih ataupun wang perak orang panggil. Dan asal lagi kurang daripada 5 wasak tidak dikenakan zakat. Kurang daripada 5 wasak, bijirin, gandum ke, bali ke, gapo ke, kurang daripada 5 wasak tidak dikenakan zakat. Itulah hadis dia. Maksud Imam Abu Daud, begitu juga kita hadis yang lain pun lebih kurang ni, lebih kurang ni, ialah dia nak cerita hak orang panggil kaya. Seseorang tu dikira kaya, kurang pada tu tidak kaya. Kalau nak kata senang pun senang lah. Adalah seekor 2. Hak nak kira kaya ni akan datang banyak lagi bab-bab akan datang ni kan. Bab zakat ni panjang lagi. Kalau goni sebanyak mana, kena bagi sebanyak mana, kena bagi hak mana, hak umur berapa. Kalau binatang ternakan itu akan datang, kita akan jumpa. Sekarang ni nak cerita hak kaya, orang panggil kaya. Sebab zakat-zakat ni diambil daripada orang kaya. Zakat ini tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, iaitu harta yang diambil daripada orang kaya, daripada orang kaya dan diberikan kepada hak sesak. Untuk menyucikan harta dia tu. Itulah zakat. Jadi kaya tu setara mana? Ni. Dia kena lebih daripada 5 ekor. Kalau unta. Kalau perak lebih daripada 5 uqiyah. Kena 5 uqiyah ke atas. Kalau biji-bijian ataupun bijirin, hasil tanaman dia kena 5 wasak ke atas. Tidak boleh dibawa. Sebab kalau bawah tu sesak lagi. Orang panggil sesak. Dia tidak kena beri lah zakat. Sebab zakat-zakat ni nak ambil daripada hak kaya. Hak kaya ni setara mana? Setara ni. Ni sekurang-kurang ni kaya. Itulah hak dia. Lepas tu bukan tidak boleh kita nak ukur kaya tu dari sudut lain. Dari sudut ada benda ni, harta ni lagi, baru orang panggil kaya. Kalau setara ni tidak kaya lagi, sebab tidak berapa nak cukup zaman ni, mungkin orang kata gitu kan, macam-macam. Boleh. Itu istilah kaya, istilah yang umum. Ni istilah kena zakat. Hak kena zakat. Tak caralah. Dia mau kata tidak kaya lagi pun, kalau sudah ada sebanyak ni kena. Hak dia mau nak kata, dia mau nak buat ketetapan lain tu boleh. Itu tak apa. Tapi beza istilah lah. Tapi kena zakat ni setara mana? Ni setara ni. Kalau bawah pada ni tak kena. Tak kena. Baiklah. Ini berkenaan dengan zakat. Dalam hadis ni isyarat kepada 3 macam harta. Satunya hasil tanaman, satu lagi pitih, mata wang, dan satu lagi ialah
binatang ternakan. Isyarat kepada hak tu. 3 dalam hadis ni. Padahal banyak lagi hak lain-lain kan. Ni hak besar lah, antara hak besar. 3 ni. Yang lain-lain pun banyak lagi. Bab dia pun banyak lagi. Tak apalah. Yang kita nak kiranya sekarang ni, iaitu hak unta tu mudahlah. Dia bilangan berdasarkan bilangan gitu. Dan hak tanaman tu pun mudah juga, iaitu berdasarkan 5 wasak. Cuma hak 5 uqiyah tu, apakah maksud dia 5 uqiyah tu? Dan berapa jumlah dia? Kadar dia tu. Tak apalah, terlebih dahulu kita tengok. Tapi di sini dia tak ada. Tak ada itu mana. Cuma dalam riwayat seterusnya, 1 wasak 60 gantang. Jadi dia kena 5 wasak barulah kena. Tu tak apalah tu. Dan uqiyah 5 uqiyah sama dengan, kita kira sama-sama dengan lah, senang senang untuk nak tanda. 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Dirham ni duit perak, ataupun berat perak. Dirham tu bukan dirham hak lan ni. Kalau orang panggil dirham lan ni, piti dirham setengah-setengah negeri tu dia pakai nama dirham tu piti. Ni dirham ni maksudnya perak. Perak tu sendiri, sama ada berupa duit ke, dijadikan sebagai duit kalau supaya zaman dulu, ataupun perak tu tidak dijadikan duit. Perak lah, kepingan perak kau dalam simpanan kita, dalam milik kita. 200 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. 200 dirham sama dengan 20 dinar. Kalau emas 20 dinar. Cukup ada 20 dinar, kenalah keluar zakat. Ataupun orang panggil 20 mithqal, sama lah. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Di zaman Nabi SAW dulu sama dengan 10 dirham. 1 dinar emas sama dengan 10 dirham. Lepas tu dia berubah-ubah pula. Dia berubah-ubah, terutamanya perak. Berubah-ubah perak. Harga dia tu banyak jatuh lah. Jatuh turun naik. Emas pun lagu tu juga, tapi emas ni tidaklah seteruk tu jatuh. Seperti perak ni berubah-ubah banyak. Adapun emas tidaklah setara tu. Dengan sebab itu ramai ulama dia nak pakai berdasarkan emas, bukan berdasarkan perak. Bagi ulama yang pakai perak, kurang daripada 5 awak, 5 uqiyah, yang ni kurang daripada 200 dirham, tidak dikenakan zakat. 5 uqiyah tu sekarang ni, kalau mengikut orang Saudi ni, hak dia pakai lah, 56 riyal dia. 56 riyal tu kena zakat dah. 56 riyal. Dia sebab apa? Sebab dia kira berdasarkan perak. Dan perak tu sudah jatuh harga dia sampai ke setara tu, 56 riyal dia. Jadi dia kira pasal hadis ni sebut berdasarkan perak. Berdasarkan perak. Bila berdasarkan perak, seseorang tu ada 56 riyal sama dengan 200 dirham berat perak, dan harga perak tu sama banyak dengan tu, kena bagi dah zakat. Dia pegang dengan hak ni. Tapi kebanyakan ulama tak pegang dengan hak ni. Sebab apa? Dia kira Nabi SAW sebut 20 dinar dan 200 dirham tu, dia nak banding dua tu, dua logam tu, nilai dia di zaman dia tu. Sebab apa? Sebab duit
yang mari daripada Farsi kebanyakannya digunakan dalam bentuk perak, dalam bentuk perak di zaman Nabi SAW. Dan duit yang mari daripada Rom kebanyakannya dalam bentuk emas pada masa tu. Nilai dianya kalau 20 dinar sama dengan 200 dirham. Tu nilai dia pada masa tu. Dia kira sama lah tu. Maksud Nabi SAW nak ayat sebanyak tu. Yang dia kena ambil kira emas tu juga. Jangan kira perak saja. Kira emas. Jadi bila kira emas, berdasarkan emas sebanyak mana? Hak 20 20 dinar ini kadarnya kalau ni 85 gram emas. Sebanyak tu barulah kena zakat. Jadi kalau 85 gram emas tu kalau kita kira sama dengan sama dengan 200 dirham, sedangkan dirham perak tu dia boleh jatuh takkanlah 58 gram emas tu 50 riyal lah, takkanlah gitu. Mahal, banyak. Jadi macam sebab itulah kita nampak berbeza-beza cara penilaian dia tu sebanyak mana nisab. Jadi hak moleknya berdasarkan emas. Jadi bila kita nak keluarkan zakat pitih kita ataupun emas perak lah, kena kira berdasarkan harga emas tu. Harga emas yang kalau semasa kalau 85 gram berapa? Hak sebanyak tu lah baru kena zakat, iaitu dikeluarkan 2.5, iaitu 2,5% daripada nilai tadi, nilai emas seberat 85 gram itu. Berapa nilai dia? Daripada nilai itu dikeluarkan 2.5%. Gitulah. Duit pun sebanyak tu lah, sebanyak berat emas. Hak tu agak lebih munasabah. Bukan kira dari segi jumlah. Dari segi jumlah misalnya kalau juta Indonesia, berapa riyal kita aja tak kira. Dia kira dari segi kira kaya adalah setara tu banyak benda dah dia boleh buatnya. Banyak benda, bukan dengan setara tu baru boleh beli kasut, tak ada apa lagu tu. Tidak tu kaya lagi. Ni sebanyak ni barulah dikira kaya. Jadi duit pun kena kira semasa tu mah berapa. Kalau 85 gram berapa? Ringgit. Sebanyak tu lah. Jadi berubah-ubah lah. Tak tetap lah tu. Tak tetap. Tu sebab tu dia ada kiraan tak serupa semua kan. Tahun ni lain, tahun depan istihar lain pula, tahun seterusnya lain pula, sebab dia berdasarkan hak ni. Dan hak ni agak lebih tepat emas ini. Ulama-ulama mengatakan kalau emas ni kalau turun mendadak pelikkan jadi semua perak juga, maka kena ambil kira ni 5 ekor unta. Sebab dia Nabi sebut sekali ni dia ada kira-kira ni. Dekat-dekat pada masa turga dia. 5 ekor unta tu sama lebih kurang 200 dirham. Lebih kurang 20 dinar ataupun mithqal. Kalau nak beli dengan emas tadi sebanyak mana? Sebanyak tu dapatlah 45 ekor unta. Dia kena kira gitu pula. Tapi kena ambil kira lah hak Nabi SAW sebut ni sebagai asas. Walau bagaimanapun perak, oleh kerana dia tu berubah banyak dan tidak sama dengan hak maksud Nabi nak tu, iaitu 200 dirham sama dengan 20 dinar. Tidak sama dah nilai dia, sebab dia jatuh teruk sangat. Dengan sebab itu tidak elok kita guna perak. Tetapi mengikut setengah-setengah kitab lah hak Saudi, dia kata lagu tu dia berdasarkan perak, sebab hadis ni sebut perak. Jadi kalau perak tu ikut lah, tak kira lah hak semasa dia berapa. 200 dirham tu sama dengan berapa riyal. Kira-kiranya 56 riyal dia. 56 riyal tu kena dah. Kena dah. 2.5 lah daripada hak tu kena dah. Kalau lebih lagi kira lah. Tapi hak yang paling rendah dia situ dia kira. Tetapi bagi orang yang kira berdasarkan emas, tidak. Hak yang paling rendah ialah dia mempunyai duit yang nilainya sama dengan 85 gram emas mengikut harga semasa. Gitu.
barulah kena. Bawah pada tu tak kena. Jadi tempat kita ni dia berbeza-beza. Ada 3,000 lebih duit tu, ringgit. Ataupun mungkin sampai 5,000 mungkin lah. Itu bergantung kepada harga emas semasa. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kira, ambil daripada orang kaya, ada 50 riyal saat ni kaya dah kok. Apa maksud dia? Jangan kita kira dari segi zahir dia ni saja. Kaya dah kok, ada 50 riyal. Jangan kira dari segi nilai perak semasa ni rendah. Maka kalau duit sama dengan 50 riyal, tapi adalah hak pakai lagu tu. Tu yang nak ayatnya. Kita tidak setuju. Hak moleknya pakai hak lebih standard lah, lebih kemah. Kalau nak kira hak lebih kemah, mah lah, mah lebih kemah. Dan itu kebanyakan ulama pakai hak tu. Tak apalah. Seterusnya, ini serupa dengan hak tadi juga. Walaupun Abu Daud komen, dia kata Abul Bakhtari itu tidak dengar daripada Abu Sa'id. Bila tidak dengar, hadis ini dhaif lah, putuslah hadis ni. Tapi dari segi isi dia serupa dengan hak tadi juga. Dari segi isi dia, lafaz dia saja berbeza. Dengan apa ni, jadikan ini sebagai sokongan sajalah, bukan sebagai asas. Kalau nak jadikan sebagai asas, tak boleh lah. Sebab Imam Abu Daud komen dah, Abul Bakhtari itu dia tak ada dengar daripada Abu Sa'id apa-apa. Bila gitu mesti ada orang lain. Ada orang lain siapa dia perawi. Situ putus. Bila putus jadi dhaif. Jadi dhaif. Tapi kalau kita mengambil kira lafaz hadis tu, tak ada beza je dengan hak tadi. Cuma wasak itu 60 maktum. Satu wasak 60 maktum. Maktum tu 60 gantang. Bila cukup 60 gantang, dia meteri. Dia meteraikan. Dia cop situ. Dia pakai dama kau gapo kau untuk cop. Ni cukup. Orang pada masa itulah dia guna gitu. Itu yang dikatakan maktum. Hak salah gitu seperti juga. Satu wasak 60 maktum, yang ni gantang. Maktum gantang yang dicop oleh pihak kerajaan, menandakan ini adalah sukatan yang disahkan. Sebanyak ni lah. Iaitu yang dilancarkan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur yang terkenal tu. Gubernur yang terkenal tu, dialah yang buatnya. Lagu ni sukatan standard lah kira. Dan gantang-gantang ni mungkin orang kata apa guna sekarang ni. Satu gantang 4 cupok. 4 cupok satu gantang. 60 gantang satu wasak. 5 wasak. Barulah kena. Begitu. Dan seterusnya, hak ni, apa ni, Imran bin Husain ni, orang kata kepada dia, wahai Abu Nujaid, banyak hadis-hadis hak tak ada. Kita tengok dalam Quran tak ada. Asas dia tu, asalnya tak ada dalam Quran. Imran bin Husain pun marah. Jadi kesimpulan dia, ayatnya hadis ni kena pakailah bersama dengan Al-Quran. Kalau kita tak pakai hadis, kita tak boleh nak melaksanakan perintah Al-Quran itu. Kita tidak tahu pun lagu mana cara je. Kalau qadar, tidak tahu qadar dia. Suruh beri zakat tu memanglah ada. Tapi zakat tu, zakat binatang berapa ekor, setelah ada berapa banyak, kena keluar berapa banyak, tu tak ada dalam Quran. Kalau kamu pertikaikan benda-benda lagu ni, tak saya pakai hadis, nak pakai Quran saja, akhir sekali kita akan tak pakai agama Islam, tak pakai syariat. Itulah akibat anti hadis. Tak saya pakai hadis. Dia kena pakai hadis. Kalau ada beza pun hadis ni sikit-sikit ya beza. Sikit-sikit. Hak tu dia sebut tidak jelas, memang nak dah ada khilaf. Kalau ada khilaf sikit-sikit tak apa. Dimaafkan, diharuskan khilaf.
Tapi pada dasar dia sama. Dasar dia, asasnya adalah lebih kurang je. Sebab kita kata semaya lah. Semaya, suruh semaya. Lagu mana semaya? Tak ada. Sebut secara terperinci. Seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Dengan sebab itu hadis ini adalah perlu untuk nak tahu maksud Quran itu dan cara melaksanakan Al-Quran itu. Kalau tidak, tak akan dapat. Dan kita kata semaya, walaupun beza dalam semaya saja daripada takbir itu sampai beri salat tu 200 lebih ada beza. Perbezaan pendapat. Ni kata gini, ni kata gini, macam-macam lah. Tapi secara keseluruhannya orang akan dapat ada hak dikira rukun tu rukun belaka. Mesti ada rokok, ada qiyam, ada sujud, semua ada. Tu. Bezanya hak ni kepik tangan gitu, kau buka kau tu ya bezanya. Begitu juga dalam bab zakat. Asas dia tu tetap ada. Dan maksud nak menjaga kepentingan orang miskin, ambil daripada sebahagian harta orang kaya, itu ada berlaku. Ada berlaku. Cuma beza sikit-sikit seperti akan datang kita akan jumpa. Yang ni dia marah kepada orang yang tak saya pakai hadis. Jangan ditimbul benda-benda lagu ni. Sebab apa? Hak ni pun daripada Nabi SAW juga. Kalau kita boleh terima Quran tu daripada Nabi, sahabatlah banyak. Sahabatlah ajar kat orangnya. Quran ni baca gini-gini, lagu ni. Hadis pun sahabat tu juga. Jadi apa-apa bezanya? Apa yang kita tak terima hadis? Yang nak terima Quran saja tu apa? Apalagi dalam Quran disebutkan bukan wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berupa Quran saja. Hak wahyu hak lain selain daripada Quran melalui malaikat Jibril itu gabriah. Kalau tidak hadis, ini menunjukkan hadis lah. Hadis ini pun bukan sembarangan, bukan pendapat-pendapat gitu, pandangan pandangan seperti orang biasa gitu, pandangan Nabi secara peribadi sebagai seorang manusia biasa, bukan gitu. Sebagai seorang Nabi itu yang dipilih oleh Allah SWT. Dan wahyu juga. Cuma kedudukannya di bawah daripada Al-Quran. Nak raya ada perbezaan lah di antara Quran itu. Tapi ia juga adalah wahyu daripada Allah SWT. Dia kata, kalau mu tak pakai hadis, mu nak tahu mana? Kalau 40 dirham kena 1 dirham. Bila seseorang tu ada 40 dirham perak, kena bagi 1 dirham. Kalau sekian-sekian banyak kambing, kena keluar seekor kambing. Akan disebutkan hadis yang terperinci. Sekian-sekian ekor unta, kena keluar sekian-sekian. Nak tahu mana? Kamu tahu mana? Tahunya adakah dalam Quran? Tak ada. Hak ada je dalam hadis. Hadis kamu ambil dengan siapa? Ambil dengan kami. Kami ambil daripada Nabi SAW. Quran pun serupa ya, kami juga. Dengan sebab itu jangan pertikaikan. Sahabat-sahabat semua pakai hadis. Tak ada orang tak pakai hadis. Sahabat-sahabat dialah yang paling tahunya. Lagu mana yang dikehendaki oleh Nabi SAW, adakah pegang Quran saja? Hadis tak payah? Adakah lagu tu? Tak ada. Ini menunjukkan bahawa orang yang tak saya pakai hadis itu, anti hadis itu, sebenarnya sudah lari daripada ijma' muslimin. Sudah melanggar amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat-sahabat semua pakai hadis. Dalam banyak perkara, mengurus negeri, apa banyak perkara lah. Bukan kecil-kecil perkara, dalam segala macam hukum. Hadis, pakai hadis. Hadis ahad pun pakai dah. Bila seorang yang royak, pakai dah. Di zaman sahabat lagi, di zaman Khulafaur Rasyidin lagi. Jadi bagaimana orang kemudian ni tak saya pakai? Tentulah tak boleh ambil kira lah lagu ni. Kita pegang agama ni ada kaedah dia. Kaedahnya ambil daripada Nabi. Ambil daripada Nabi tu sahabat. Tabi'in ambil daripada sahabat. Ada kaedah ni. Kita pakai hak tu. Dan hak tu lah yang jelas. Di mana-mana umat Islam dengan alim ulama dia berjuta-juta di setiap masa, lagu tu lah duk pegang. Ini adalah hak tak saya pakai hadis. Nak pakai Quran saja, ini adalah menyeleweng ni, lari daripada hak ramai-ramai. Lepas tu
Ada kah hak pandai seorang kah hak di kalangan dia? Tak ada. Hak orang panggil orang alim, tak ada. Semua orang kata orang alim dalam dunia Islam ni semua terima hadis. Tak ada tak terima. Ada seorang dua orang tu, dia tu siapa? Boleh dipakai kah? Tidak ada orang kata authority, tidak ada. Sedangkan hak terima hak ni daripada dulu zaman Nabi 1000 tahun lebih sampai ke ni. Terima lagu tu. Dan ini sahabat marah dia bila orang kata lagu tu. Yang ni kita kena tengok juga hadis. Hadis itulah yang memandu kita kepada maksud Al-Quran. Tak apalah, habis. Babul urud idza kanat litijarah, barang-barang kalau kita milik untuk nego. Hak ni hak kena zakat. Ni zakat perniagaan pula orang panggil. Zakat perniagaan kena kira. Kena kira hak mana? Barang untung, modal, hak kita nak nego semua kira berlaku. Bila cukup setahun, cukup nisab dan cukup pula setahun, tidak kurang daripada nisab tadi, cukup sama. Alah kelebih ada, alah kurang tak ada. Maka dikenakan sebanyak mana? Seperti tadi juga 2.5 juga peratus, 2,5% daripada jumlah keseluruhan. Barang tu yang dikira untuk berniaga, bukan bekas tu hak kita tidak niaga tu. Kalau dalam payah gula ada. Gula tu kita nak niaga, payah tu tidak nak jual, bekas hak tu. Kalau kita letak barang di atas rak, rak tu bukan nak jual, rak tu tu tak kira, hak tu tak kira. Begitu juga lain-lain tak kira. Kenderaan hak kita nak nego, kita nak gunalah. Kita ada van, kita buat pergi nego. Van tu tak kira ke sekali van? Tak. Hak tu bukan nak nego, itu untuk kemudahan kita bernego. Gitu. Begitu juga yang lain-lain. Yang dikiranya benda hak diperniagakan itu. Adakah sampai kepada nisab, cukup nisab dan cukup haulnya? Kalau cukup nisab pun lepas tu kurang. Ada ketikanya dalam setahun tu kurang, tak cukup nisab, tak boleh. Dia kira daripada cukup tu setahun pula duk cukup situ, tidak kurang. Alah kelebih ada. Alah kelebih sebanyak mana pun, sebanyak itulah yang dikenakan daripada jumlah keseluruhan. Termasuklah kalau kita berniaga, orang berhutang dengan kita pun kena kira juga tu. Sekiranya hutang itu boleh kita ambil balik, ada harapan. Kalau tak ada harapan, tak kira. Tak ada harapan, tak kira. Kalau ada harapan, yang ni ada perjanjian, ada surat, ada gapo, kita boleh dakwa dia, kita boleh apa, itu kena kira. Kena kira. Hadisnya hadis daripada Samurah bin Jundub. Amma ba'du, kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami mengeluarkan sedekah. Sedekah sini maksudnya zakat, daripada harta barang yang kami sediakan untuk jualan, untuk berniaga lah. Hak tidak kami sediakan untuk berniaga, tak kira hak tu. Nabi suruh kira hak mana nak berniaga, tak kira hak kita berniaga. Almarinya apa tempat kita letak barang apa tu, tak kira hak tu. Sebab kita bukan nak jual mari. Tapi kalau orang jual mari, hak perabot tu memang kira lah. Ni kalau dalam kedai, hak dalam mari tu dia letak barang-barang, tak kira. Ataupun bangunan, tempat nak letak barang-barang tu kena ada bangunan. Bangunan hak kita sendiri, hak kita sewa, hak apa, tak kira hak tu. Tak kira. Yang dikira benda hak kita berniaga, gapo dia. Hak tu dia kira. Inilah hadisnya, asasnya. Setengah-setengah ulama tak sepakat. Dia kata zakat perniagaan ni tidak ada. Ni dalam kitab kita dia ada sebut. Qala Syaukani, zakatut tijarah thabitatun bil ijma'. Syaukani berkata zakat berniaga ni muka surat 20
Satu. Adalah sabit berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Munzir dan lain-lain. Walam yukhalif fiha illa zahiriyah. Tak ada khilaf dalam perkara ni kecuali puak-puak ahlu zahir. Puak-puak tu kata tidak wajib zakat. Nego, tak wajib. Banyak mana? Banyak mana pun. Sebab apa? Dia pegang dia pegang dengan hadis dia pegang dengan hadis laisa 'alal muslim fi khailihi wa 'abdihi sadaqah. Dia pegang dengan tu. Seseorang Islam tu tidak dikenakan zakat pada kuda dia dan hamba dia. Dia pegang tu. Kira-kiranya dia kira kuda ni orang berniaga juga. Dia tak ada kecuali, dia kata. Dia tak ada kecuali. Tidak kata kecuali kalau hak berniaga. Hak tu kena. Dia pegang dengan zahir hak tu. Tak ada kecuali. Bila tak ada kecuali, tak. Hamba ni orang berniaga sampai gitu. Bila tak ada kecuali, dia tak ada. Itu pegangan dia. Itu adalah khilaf. Adalah khilaf. Tapi kebanyakan ulama kata dah kena juga zakat berniaga. Berniaga adalah hak kayanya. Lepas tu hasil daripada perniagaan itu tidak harta, tidak boleh harta. Dalam Quran sebut khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah daripada harta mereka. Tidak harta kan, dia boleh harta kan. Hak berniaga itulah boleh harta banyaknya. Macam mana kalau kita kata tak kena pula zakat? Dan sedangkan zaman Khulafaur Rasyidun lagi banyaklah yang disebutkan dalam kitab kita ni pun sebut sini, dalam syarah ni banyaklah asar-asar sahabat yang menunjukkan kena zakat situ. Dan hadis ini sendiri tarafnya adalah hasan. Setengah-setengah ulama kata sahih. Jadi kalau begitu jelaslah kenalah zakat. Perniagaan itu pun kena. Ni di sini dia sebut. Nombor 5 bawah muka surat 21. Imam Nawawi pun ada menukilkan daripada Daud Zahiri. Dia kata la tajibuz zakat fil urud mutlaqan. Kalau barang-barang ni tak kena zakat secara mutlak. Nak nego ke tidak nego ke tak kena. Dia pegang tu. Itu kata Imam Nawawi. Dan hadis ini dia pertikaikan, bagi dia tidak sahih, tak kuat dia hadis. Tidak kuat. Di sini dibahaslah dari segi hadis. Kalau kata tidak kuat tu setara mana? Di sini misalnya pada muka surat 22 tu dah atas sekali. Zailai dalam Nasbur Rayah berkata hadis ni sakata anhu Abu Daud. Abu Daud tidak komen hadis ini. Bila Abu Daud tidak komen mengikut kaedah umumnya, sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Munziri pun tidak komen juga. Yang buat ringkasan terhadap Abu Daud. Tapi Abdul Haq dalam kitab ahkam dia kata Khubayb hadza laysa bimasyhur. Ni perawi. Khubayb hadatsani Khubayb bin Sulaiman an abihi Sulaiman. Khubayb ini tidak masyhur kata dia. Kita tidak mengetahui ada orang yang meriwayatkan daripada dia kecuali Ja'far bin Sa'ad. Dan Ja'far bin Sa'ad ni orang tidak boleh dipegang. Ni Ja'far bin Sa'ad. Ja'far bin Sa'ad ni je ambil daripada dia. Dia tidak masyhur. Maknanya majhul. Qala Ibn al-Qattan fi kitabih. Ibn al-Qattan dalam kitab dia komen lah. Dia kritik lah Pak Abdul Haq kata Abdul Haq pertikaikan hadis ini. Mana kira-kiranya hadis ini perawinya majhul. Bila majhul dhaif. Ibn al-Qattan kata dia sebut, Abdul Haq ni sebut dalam Kitabul Jihad hadis man katama malan. Hak tu dia sebut hadis tu. Serupa ni juga hadis. Dia tidak komen pula di situ. Sedangkan hadis itu juga dari riwayat daripada Ja'far bin Sa'ad, daripada Khubayb bin Sulaiman ni jugalah. Dia tidak komen situ, macam dia mentashihkan pula hadis itu. Sebab itulah komen dia tu tidak tak kenalah, kebanyakan ulama tak terima. Sebab itulah Abu Umar Ibn Abdul Bar setelah dia mengemukakan hadis ini, dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Daraqutni dan Tabarani dalam Mu'jam dia ada belaka sebut hadis ini.
Selain daripada tu, hak lain-lain pun banyak lagi lah. Dengan sebab itulah jumhur ulama mengatakan zakat perniagaan ini ada, dikenakan juga. Sebanyak mana? Bila cukup nisab, cukup haul, 2,5% daripadanya. Itulah. Tak apalah. Habis itu. Babul kanz ma huwa. Apa itu kanz? Hak dalam Quran sebut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Tu hak sebut dalam Quran tu kan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya tu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kamu berilah berita gembira mereka akan mendapat azab yang pedih. Itulah kanz itu. Apakah yang dimaksudkan dengan kanz? Tak boleh kita kena keluarkan itu. Gapo dia kanz? Dan bab zakat perhiasan pula. Ceritanya ada seorang perempuan bawa anak dia sekali pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia tu pun perempuan juga. Di tangan anak dia tu ada 2 lengkar gelas emas. Nabi SAW pun kata, kamu bagi ke zakat ni gelas? Perempuan tu kata tidak. Qala, Nabi SAW kata, sukakah kalau Allah SWT jadikan gelas ni jadi gelas api neraka di hari kiamat nanti? Oh, tak sisa dah, pecah lalu bui. Jadi ini satu hadis ni. Hadis yang kedua seterusnya, Ummu Salamah tu tak apalah. Hadis Aisyah. Nabi SAW tanya dia, mau bagi zakat dia ke? Aisyah kata tak. Cukuplah, boleh neraka kamu. Dengan hak ni pada dah boleh neraka. Dan hadis yang seterusnya, di sini dia menyatakan nak bui cincin. Cincin ni, cincin emas ni kena bui zakat juga. Berapa? Tak ada nisab dia kah? Kan nisab zakat tadi kan 20 dinar ataupun 20 mithqal. Takkanlah mana cincin tu ataupun gelas tu sampai 20 mithqal. Takkanlah berat gitu mah. Apa yang kena zakat? Hadis yang seterusnya ni dia sebut, orang kata kepada Sufyan, nak beri zakat lagu mana benda sekarang ni tak cukup nisab. Dia kata kira dengan hak lain lah, campur dengan hak lain. Ni hak lain tu bila cukup kira, hak ni pun ambil kira juga. Tidak kata tak kira. Gitulah. Berkenaan dengan zakat perniagaan, zakat perhiasan ini. Seperti biasa, kadang pada dulu lagi pun lama dah kita tak sebut. Bila tak sebut lama kita lupa pula. Imam Abu Daud ni sokmo pun dia buat mari hadis dan bab dia ni, dia nak ayat khilaf, hujah masing-masing. Khilaf di antara ulama dan hujah masing-masing. Bagi orang yang kata zakat perhiasan ni pun dikenakan zakat juga. Emas perak lah, perhiasan lain tu tak kira. Perhiasan lain tu tak kira. Gelang tali tekak lain tu tak kira. Hak kira ni emas perak. Kalau emas perak kena zakat. Ada yang kata lagu tu. Mana pegangan dia? Inilah hadis-hadis ni. Hak kata tidak kena zakat. Iaitu hadis Ummu Salamah, hak nombor 2. Hadis nombor 2 tu dalam bab ni kita baca. Tetapi itu pun tidak terang. Tidak terang. Saya pakai cincin emas ataupun perhiasan emas. Saya pun kata termasuk dalam kanz kau ni. Dia kata hak mana cukup nisab zakat dia, lepas tu bui zakat tak kena. Dari satu segi kita nampak hak ni
tidak boleh menjadi dalil kepada orang yang kata tak kena. Bahkan dalil kepada orang yang kata kena juga ni. Sebab kira juga ni. Kalau sampai ni sok, mana apa ya sebut ni tak termasuk, dia kata lagu tu lah kalau tak kira kan. Ni dia kata hak mana cukup nisab zakat dia asalkan keluar zakat. Maknanya yang kita fahamnya iaitu perhiasan pun kena jugalah. Kena juga. Maka Imam Abu Daud mengisyaratkan pendapat dia kena. Zakat perhiasan pun kena juga. Emas perak dah. Kalau hak emas perak perhiasan juga, cincin kau, gelar kau ataupun tali tekak kau, kita kata sifat. Memang buat sebagai harta lah, bukan buat pakai. Tu memanglah kena hak tu. Ni kalau memang dia pakai, kadang-kadang pakai, hak tu pun kena juga. Ada segolongan lagi ulama kata tidak kena. Berhubung dengan hak ni, khilaf ni, kita boleh tengok sini. Kalau kitab ni muka surat 26, cuba tengok situ. Muka surat 26 tengah qultu. Adapun masalah zakat perhiasan, ini dalam syarah Bukhari ada menyebutkan masalah huli, ada khilaf di antara ulama. Abu Hanifah dan anak buah dia Thauri mengatakan wajib zakat, kena zakat perhiasan. Dan pendapat hak lagu ni ada diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Atha, Muhammad bin Sirin, Jabir bin Zaid, Mujahid, Zuhri, Tawus, Maimun bin Mihran, Dhahhak, Alqamah, Aswad, Umar bin Abdul Aziz, Dhar Al-Hamdani, Al-Auza'i, Ibnu Shubrumah, Hasan bin Hayy. Dan Ibnu Munzir kata, Ibnu Hazam pun kata je lagu tu juga. Ibnu Hazam hak Zahiri tu kata lagu tu. Dan dia kata zakat itu wajib berdasarkan zahir kitab dan sunnah. Lepas tu pendapat yang kedua, Malik, Ahmad dan Ishaq dan Syafi'i dalam azhari qaulaihi, dalam pendapat yang azhar dia, qaul azhar dia, kata tidak wajib zakat kalau perhiasan. Tapi pendapat dia hak asal lagi ada kena. Ini pendapat azhar, khilaf azhar, tak kena. Apa ni, hak azhar ni kena, hak khilaf azhar tak kena. Hak ni tak kena zakat, hak tu kena. Begitu, terbalik ni. Dan hak ni, hak kata lagu ni perhiasan tidak kena zakat, ini ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Qasim bin Muhammad, Sya'bi. Dan ini pendapat Syafi'i di Iraq, hak kata tak kena zakat. Bila dia pergi ke Mesir, dia tak saya kata tak kena zakat, dia tak saya kata. Dan dia kata ini hak antara masalah hak dia istikharah. Dia semaya istikharah nak pasti hak ni. Dia tak boleh pasti bila dia pergi Mesir. Artinya hak kata tak kena zakat itu berdasarkan hak ni di sini, ini qaul qadim. Qaul qadim. Qaul jadid kena. Sebab di Mesir dia tak kata apa, tak saya kata. Tak kena zakat. Lepas tu pendapat Laith bin Sa'ad pula. Ni imam orang Mesir. Dia kata kalau perhiasan tu yang dipakai dan yang diberi pinjam pada orang, kadang-kadang anak beranak nak ke siapa-siapa nak beri pinjam, tak kena zakat. Tapi kalau disimpan saja, itu kena zakat. Inilah mengikut pendapat Syafi'i, biasa kena zakat. Anas kata perlu beri zakat sekali ya, setahun je, lepas pada tu tak kena dah. Setahun tu kita beri zakat, lepas pada tu tak kena. Ni dalam so kitab lagi ambil daripada Amir Al-Yamani, kitab Subulus Salam. Dia kata dalam masalah dia ada 4 pendapat. Ni lebih jelas sikit. Tak dia banyak pendapat orang ni. Baguslah dari segi banyak bilangan orang tu kita boleh tahu hak ni hak mana, hak ni lebih ringkas. Dia kata ada 4 pendapat dalam masalah ni. Yang pertama, wajib zakat. Mengikut mazhab Zaidiyah
dan jamaah minas salaf, dan salah satu daripada beberapa pendapat Syafi'i, berdasarkan hadis-hadis yang zahir ini, wajib zakat. Ini salah satu pendapat Syafi'i, kena zakat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang pertama ni sebenarnya mazhab Hanafi masuk juga, dia tak sebut sini. Tak apalah, tak disebut dah. Kalau kata wajib ni termasuklah Hanafi, Sufyan Tsauri ke apa termasuk. Yang kedua, tidak wajib zakat perhiasan. Ini mazhab Malik, Ahmad dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Kerana ada asar daripada sahabat yang menunjukkan tidak wajib kalau perhiasan. Hak emas perak ni, kira emas perak ni, kalau hak lain tak kena. Perhiasan, kau tidak perhiasan kau tak kena. Hak lain tu. Ni kalau perhiasan ni kalau daripada emas dan perak. Tetapi Amir Al-Yamani, pengarang kitab Subul Salam tu, syarah kepada Bulughul Maram tu, dia kata walakin ba'da sihhatil hadis la athara lil athar. Athar tu tak ada kesan, tak ada kuasa dah kalau nak berhadapan dengan hadis yang sahih ni. Dah sahih dah hadis ni, kata dia. Mana dia menyokong balik hak kena zakat lah. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, iaitu zakat hilyah, perhiasan ini ialah bui pinjam. Bui pinjam itulah zakat dia nya. Bukan zakat tu kena nilai, kena keluar daripada dia tu dah. Bui pinjam. Jangan kita pakai seorang. Bui pinjam sekali-sekala pinjam ke, itulah zakat dia. Itu pendapat yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Daraqutni daripada Anas dan Asma binti Abi Bakar. Pendapat dia lagu tu. Yang keempat, iaitu tidak wajib zakat kecuali sekali saja. Kalau kita ada perhiasan emas perak, orang perempuan lah, sebab orang lelaki tak ada makna, sebab dia tak boleh pakai emas perak. Kalau ada, dia nak harta lah tu. Kalau harta emas perak ni kira hotspot tadi lah, kena lah waktu tu. Ni kalau perempuan. Yang keempatnya, tidak wajib zakat kecuali sekali saja. Hak wajibnya sekali saja. Bila keluar sekali saja, lepas pada tu sepanjang hayat kita tak perlu dah. Ini Baihaqi meriwayatkan daripada Anas. Lepas tu pengarang dia tu kata azharul aqwali dalilan, hak paling kuatnya dalil ialah wajib, kena bagi juga zakat dia. Berdasarkan hadis yang sahih, kerana hadis tu kuat, kata dia. Pengarang kitab kita ni dia orang Hanafi, dia kuat ni nak mari banyak. Alah, kuat alik dia tak apalah, itu hak dia, tak apalah hak tu. Orang Syafi'i hak kebanyakannya yang dipakai, yang diamalkan dak kalau perhiasan. Perhiasan ni orang tidak pakai sokmo, jarang-jarang pakai, tak apa. Pada dah tu jarang-jarang pakai, tu kira tak kena dah zakat. Tapi faedah hak kata kena zakat ni, faedahnya faedah kepada orang miskin. Faedah boleh lah kepada orang miskin, bagi dia. Lepas tu tak cukup nisab, kena cukup lah jumlah semua sekali, campur dengan emas perak lain. Bila cukup, iaitu 20 mithqal sebanyak tadi, maka kena bagilah zakat. Gitu mengikut dia nya. Bagi orang yang kata tidak wajib, Imam Malik, Imam Ahmad kata tidak wajib keluarkan zakat tu, sebab dia kata ni memang betul kalau sahih pun ya, tapi ini cerita dulu ketika orang Islam susah, ketika di peringkat permulaan. Lepas pada tu dak, lepas pada tu ikut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunha, kemudian tidak belanjakannya. Termasuk dalam tu. Kalau sudah keluar zakat, selesai. Ni tak termasuk ni tak termasuk ni perhiasan. Sebab apa? Kita tengok perhiasan keperluan kita macam kereta kita pakai tu kena zakat kau. Tak kena zakat. Itu keperluan kita. Kita tidak pakai sokmo ketika perlu nak bawa kereta. Begitu juga perhiasan ketika perlu. Itu dari segi kias lah, dari segi kias. Lepas tu ramai juga sahabat-sahabat yang tidak keluarkan. Hak ni hadis-hadis ni iaitu
dalam keadaan tertentu, dalam keadaan susah. Dia peringkat permulaan, bukan kemudian. Itulah kata mereka tu, bagi orang yang kata tak kena zakat, itulah dia takwil lah. Itulah takwilan dia. Satu lagi takwilannya, iaitu hak ni zakat ni dengan dipakai dengan makna lughawi, bukan dengan makna istilahi. Dalam keadaan orang susah, kita duduk berjangak, kita duduk beriah, sepatutnya kita kena fikir orang lain. Kesusahan orang tu boleh menyebabkan kita ni masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Kok tu lah dia pergi, kok tu lah takwilan tu. Walau bagaimanapun dia kena pakai. Kena pakai. Jangan tak pakai langsung. Kalau tak pakai langsung, kira simpanan emas perak lah. Kira simpanan emas perak. Di sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Jadi kita tak boleh kata apalah. Kalau kita nak pakai hak ni pun boleh juga. Nak pakai hak keluarkan zakat. Setahun sekali kira sebanyak mana hak dalam rumah kita tu, emas perak tu kira jumlah semua sekali cukup ke nisab. Tak pernah kau kurang daripada nisab. Kalau cukup semua nisab, alah ketambah ada, kena. Walaupun kita pakai juga. Mengikut pendapat hak ni lah. Mengikut pendapat hak ni masih khilaf lagi lah perkara ni. Nak bui tak sebui tu terpulang. Lepas pada tu babun fi zakatis saimah. Sekatulah. Wallahu a'lam.